Assalamualaikum. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Best dengar perkongsian Datuk Azizan tadi. Subhanallah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Menarik. Itu hari ni pun Prof nak sambung jugalah sebab tajuk kita pun menarik juga, hidup berimpak tinggi, tambah pula nampak ikan sebelah tu, Datuk. Ikan dia bertasbih tu, masya-Allah. Oh, masya-Allah. Adakah itu ciri-ciri mereka yang hidupnya berimpak tinggi kena ada ikan di sebelah? Tapi apa pun, mari kita cerita apa yang kita nak maksudkan dengan hidup berimpak tinggi, Prof. Ya, silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sound okey ke? Boleh dengar? Semua okey Prof. Baik. Saya hari ini sebelum pergi impact tinggi tu nak mula daripada nombor 1 dulu. Sebab impact tinggi ni yang ke-8. Iaitu hari ni kita nak buat audit kehidupan untuk semua orang. Sebelum kita nak pergi impact tinggi tu, kita kena audit yang basic dulu. Okay. Contohnya macam kita nak belajar lah, nak terus PhD tu, kita kena sekolah tadika dulu kan. Okay. So baik, kita nak tengok 8 aspek kehidupan ataupun nak tengok apakah kita ada 8 tiang kebahagiaan ini. So bersedia dengan kertas semua ya? Ya. Ataupun catat di ruangan komen Prof kan. Siapa yang boleh catat. Okey, dan siapa yang mendengar ni kalau boleh sementara dengar dalam hati ataupun tangan berselawat. Aim berapa ribu selawat sepanjang 45 minit kita bersama ni, berapa ribu kali selawat ya. Mulakan selawat. Muda bercakap tak ada selawat, tapi Pian dengan Hazwan semua dengar selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah beri kebaikan seluruh arah daripada berbagai arah. Impak tinggi nanti. Baik, 8 tiang kehidupan. Baik, yang pertama ialah kita hendaklah fokus tentukan kita ini mantap dalam kita punya dunia dalaman kita. Self-awareness kita, kesedaran diri kita, kenal diri kita, faham diri kita, sayang diri kita, pandai mengawal diri kita, boleh pilih fikiran yang betul, boleh menentukan emosi kita penuh dengan sayang. Kita boleh menentukan bahawa tindakan kita semua menyenangkan orang, memudahkan orang. Okey, maknanya orang yang bijak dia kawal orang, tetapi orang bijak sana dia kawal diri. Self-mastery, self-awareness, self-reflection. Maknanya kita kalau boleh kalau kita tidak hidup melihat diri, tak sedar diri, tak usahlah nak buat apa-apa. Jangan kita nak berniaga, nak jadi bos, tak usah. Selagi kita tak kenal diri, tak sayang diri, tak hormat diri, tak tahu daripada mana kita datang, kenapa kita datang, nak pergi mana, your life akan menjadi macam dalam washing machine. Pusing. Okay? Pening. Macam hamster, pusing. Banyak aktiviti tapi tak sampai ke mana. Okay? So ingat, dunia dalaman kita, diri kita number 1. Number 2 ialah kita punya kesihatan fizikal. Kalau kita tidak tahu cara nak makan sihat, cara nak bergerak sihat, apa makanan sihat, apa erti makanan sebenar, apa erti makanan palsu, apa erti makanan yang proses, apa kebaikan makanan yang asli. Kalau kita tidak ada langsung belajar untuk sihat, makan sihat, jangan ada anak. Takut orang dengar, kenapa ni? Betul lah. Ramainya pesakit hospital makin banyak, kencing manis makin banyak sebab orang berniaga pun tak tahu nak berniaga macam mana perniagaan dia membawa kesihatan pada orang. Buat apa kita berniaga? Berniaga pun atau aktiviti apa kita buat ada 2, human plus, human minus. Human plus ni kalau dia buat baju yang menutup aurat. Kalau dia buat makanan yang sihat. Kalau dia buat produk yang mendekat pada Allah. Ini human plus. Tetapi kalau masak makanan tidak sihat, baju membuka aurat, produk menjauhkan pada Allah. Ini human minus. So ini orang yang tidak bijak. So kesihatan penting you all. Yang ketiga, kita lihat kita punya hubungan dengan keluarga. Macam mana kita dengan keluarga macam mana? Kalau kita seorang pelajar yang bijak, kita seorang doktor yang hebat, kita seorang CEO yang bagus, tapi keluarga tak sayang kita. Kita seorang yang peniaga yang besar, ada keluar kat magazine, tapi keluarga tak sayang kita, kita tidak kaya.
Dan yang keempat, dari segi kerjaya kita, bila kita bekerja, apakah kita seorang pekerja yang cekap, pekerja beri manfaat, pekerja yang efisien, pekerja yang kompeten? Dan bila kita, yang keempat, yang kelima ialah dari segi kewangan. Apakah kita ada sistem kewangan yang baik? Apakah kita faham konsep berbelanja dengan tepat? Apakah kita ikut nafsu atau kepada keperluan? Dan apakah kita belanja untuk akhirat atau untuk dunia sahaja? Dan yang keenam ialah apabila kita dah jadi macam tu, tengok circle kawan kita. Tengok Instagram kita follow, media sosial kita follow, Twitter kita follow, kawan-kawan kita. Tengok kawan kita. Kalau circle negatif, seolah-olah kita satu sel yang baik duduk dalam telaga racun. Okey, circle kena jaga. Yang ketujuh ialah apakah kita punya kebahagiaan, adventure kita. Apakah perkara yang kita buat menyebabkan kita gembira, energi kita tinggi. Contohnya kita berkelah dengan keluarga. Kalau tak boleh keluar pergi apa pun, kita boleh berkelah dengan anak kat rumah, main anak patung dengan anak cucu. Itu pun adventure. Okay. Kalau yang 7 ni best, then only kita boleh kepada yang ke-8, iaitu hidup berimpak tinggi, hidup tinggalkan pencen kubur yang banyak, dan hidup yang menjadi inspirasi kepada orang. So kena 7 dulu baru sampai yang ke-8. Wallahualam. Tu dia maknanya ada 8 tiang kehidupan yang bahagia. Mana kata kalau ada 8 tiang, tak cukup 8 tu apa akan jadi? Satu. Dan yang ke-8 tu, hidup berimpak tinggi tu, letaknya di mana? Di tengah rumah ke, di dapur ke, di ruang tamu, Prof? Macam mana kalau boleh kita gambarkan analogi? Analoginya kalau impak tinggi tu tiang yang paling tinggi. Maknanya ada orang mungkin tak sampai lagi. Kalau anak-anak yang kecil tu takkan nak impak tinggi terus. So dia bergantung pada umur kita. So kalau kita daripada umur 0 hingga 7 tahun, ya, kita tak boleh impak tinggi, tapi kita nak didik anak kita kenal diri dia. Dia kenal Allah. Quranic mindset macam Datuk kata tadi. Tauhidic mindset, kenal Allah, kenal diri. Lepas tu naik sikit, bila besar sikit anak kita mula kenal, oh inilah kesihatan saya, kita didik anak kita cara makan sihat. Kan? Kita makin besar sikit, mula aware ni Kak Long, Kak Ngah, Makcik lah, family. Lepas tu kita didik anak kita jadi khalifah yang baik, ada skill dia boleh tolong orang, ada kerjaya dan apa-apa untuk bermanfaat. Lepas tu bila kita dah itu, barulah kita ada tahu macam mana nak dapat rezeki yang banyak, kekayaan dan sebagainya. Lepas tu anak kita juga didik macam mana nak jaga kawan-kawan dia. Kita tentukan, kita kenal semua kawan anak kita dan keluarga kawan anak kita. Lepas tu barulah anak kita teach adventure. Lama-lama anak kita akan nampak, subhanallah, I can do something. Contohnya sekarang ni muda-muda pun orang dah boleh, anak kita dah boleh, kita buat channel YouTube anak kita, dia ajak anak lain. Contohnya kita, kalau cucu kita pandai membaca, dia buat YouTube. Kongsi macam mana nak didik anak kita suka membaca. Datang daripada budak kecil, tentu budak kecil lain dengar. So boleh start impact tinggi, tapi start from the first 7. Itu yang maknanya kena ada 7 tu kita bagi molek dulu. Yang ke-8 tu kita jumpa tingginya tiang untuk impak atau hidup berimpak tinggi, ya. Bukan berinfak tinggi yang banyak sedekah tu, itu pun salah satu tu. Tapi kita cerita tentang hidup berimpak tinggi. Ada sahabat kita pun dah mula bertanya, macam mana kita nak tahu, Prof, kalau kita ni dah bagi impak yang tinggi ataupun dah capai impak tinggi tu? Mungkin sikit tanda-tanda dia. Okey, kita tidak boleh tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat yang mencatat. Jadi kita mengharap, kita berdoa, ya Allah, bukan bonda pun dah jumpa seorang personality yang hebat lah. Jumpa dekat Masjidil Haram, depan Masjidil Haram tu, saya tanya dia, Pak Nas, apa cita-cita Pak Nas di dunia ini? Dia pun, saya berdoa pada Allah supaya menjadi orang berdampak tinggi. Indonesia means impact. Maknanya bayangkan orang yang hebat, orang impact tinggi ni macam ni. You buat satu kesan besar. Contohnya macam Radio Akim kan. Macam di Konti nampak seorang-seorang, tapi subhanallah berjuta-juta dengar. So bayangkan satu ayat kita keluar, berjuta dengar, impak tinggi. Dari segi sainsnya ialah apabila kita macam bom atom, satu pum jadi besar. Macam itulah. Start, that's why dalam fizik dia panggil critical mass. Critical mass ni bila kita buat satu reaction, kita buat sikit sampai mass baru dia meletup. Macam dari segi sains yang pula, kalau saraf ya, dia panggil action potential, ada stimulasi yang sikit sampai kepada satu tahap, dia sampai pada action potential dia akan zoom tinggi.
So macam itulah. Jadi untuk impak tinggi saya cadangkan macam ni. Tak usah ukur, biar Allah yang ukur, tetapi kita ni niat untuk berimpak tinggi dan kita mulakan dengan langkah yang pertama, dengan hati yang ikhlas, dengan tidak mengharapkan apa-apa, dan kita dah mula ada bulletproof dekat telinga kita, hati kita tidak terkesan dengan apa orang kata. Siapa nak impak tinggi, jangan terkesan apa orang kata, dan kita didik hati kita supaya orang cemoh ke, orang puji ke, sama, cuma sound wave saja. Itulah pada benda lah, ikhlas sebenar-benar ikhlas, sebab hanya redha Allah kita cari. Siapa cari redha Allah memang akan berimpak tinggi biiznillah. Amin, insyaAllah. Itu dia tanda-tanda, cara-cara macam mana nak capai. Kejap lagi kita akan sambung lebih lanjut. Tapi sebelum tu sahabat-sahabat kita yang mendengar di radio dan juga menonton di Facebook, juga YouTube IKIM, boleh tak kita sebarkan kebaikan, dapat pahala lebih sikit pagi ni. Kita share pada sahabat-sahabat kita sama ada di media sosial ataupun di WhatsApp group, Telegram group dan sebagainya, supaya ramai lagi dapat manfaat daripada perkongsian Prof Dr. Muhayya pagi ni, cerita tentang hidup yang berimpak tinggi. Cuma Prof, satulah soalan sebelum kita berehat ni kan. Adakah hidup yang berimpak tinggi ni hanya boleh dicapai oleh mereka yang berprofil tinggi dan juga hanya boleh dicapai oleh mereka yang sanggup menghadapi risiko yang tinggi? Semua tinggi-tinggi ni. Tapi orang-orang biasa macam mana? Masya Allah. Sebenarnya cuba tengok berimpak tinggi ni pada benda ialah the energy. Dia punya niat tu, energi kita tu kalau datang daripada kasih sayang tanpa syarat, impact sangat besar. Contohnya lihat kepada Ibu Imam Syafi'i. Subhanallah. Ibu Imam Ghazali. Seorang insan, seorang wanita yang mengandung 9 bulan, dan macam mana dia mendidik hanya seorang insan. Subhanallah. Impak dia, nampak tak? So mungkin masa belum menjadi ibu, sebelum Imam Syafi'i, Imam Ghazali lahir kan, ibu dia orang tak nampak pun, tapi Allah melihat, Allah menjaga. So tak perlu profil, tak perlu follower, ikhlas kerana Allah dengan emosi kasih sayang dan visi akhirat dah melihat. Bila dia mengandung tu, macam kita pun ibu mengandung, bila mengandung tu tengok aja niat terus, ya Allah aku infakkan anak aku untuk agamamu ya Allah. Itu impak besar. It's all your niat. Everything begin with your niat. Wallahu a'lam. Tak kira siapa kita Prof, apa profil atau profil kita, kita ada peluang tu untuk hidup berimpak tinggi. Okey, Prof, kita nak berehat kejap je. Kita akan kembali kejap lagi untuk sambung pusingan kedua. Sahabat-sahabat sekalian, kalau ada soalan nak diajukan kepada Prof Muhayya, silakan ajukan soalan anda. InsyaAllah kita raikan. Tajuk kita hidup berimpak tinggi. Ya, sekali lagi jangan lupa untuk sharekan juga di Facebook live anda dan juga anda boleh tonton kami di sana, dan termasuk juga di YouTube channel IKIM, dan sebarang kata catatan mengenai apa yang Prof kongsikan hari ini, kita boleh sama-sama baca supaya kita sama-sama dapat berkongsi ilmu pagi ini melalui segmen generasi pahala tu pahala, insyaAllah. Berehat seketika, terus dengan Warna Pagi, inspirasi Suria. Sedapnya susu real dan segarnya susu real dan Mak, susu ni lah yang Icah bagi tahu Mak hari tu. Susu Wildan. Oh, susu Wildan ni. Mak memang dah biasa dengar susu Wildan. Tapi macam mana nak beli? Ni Mak hubungi je 019-965-3166, 019-965-3166, atau boleh je kontak dekat FB dan Insta Wildan Susu Kambing. Susu Wildan merupakan pemenang anugerah Super Health Brand. Stokis dan ejen diperlukan. Buku terbitan terbaru IKIM, Islam dan Wabak, pengajaran daripada COVID-19. Buku ini memerihalkan pendekatan Islam terhadap wabak dengan mengetengahkan fakta-fakta tentang COVID-19 dari sudut syariah, pemikiran Islam, prinsip kesihatan, kekeluargaan dan kerohanian. Dapatkan segera buku keluaran terbaru ini dengan harga RM20 di ikimniaga.my. Hubungi 03 6204 6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Bicara bermanfaat pelbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Anda masih lagi mendengarkan Warna Pagi IKIM bersama Kampian dan juga Hazwan pada waktu ini. Dan terima kasih kepada anda yang terus saja setia menonton kami di Facebook dan juga di YouTube channel IKIM. Kita ada topik generasi hari ini berkaitan tentang hidup berimpak tinggi, dan kita masih lagi bersama dengan Profesor Dr. Muhayya Haji Muhammad pagi ini. Alhamdulillah. Jom Prof, kita sambung untuk kedua ni. Ramai juga anak bonda yang mengikuti daripada pagi tadi. Dengar kata tadi Prof dengan Ustaz Datuk Kazim
Ya, Ah. Masya Allah, ramai, Masya Allah, syukur. Itulah kita tak berhenti kan, tak boleh berhenti. Berterusan, buat aja. Oh, tu macam mana kita nak belajar daripada Prof supaya dapat capai hidup berimpak tinggi. Tadi kan kita ada 8 tiang tadi kan. Adakah yang 7 tu kena sempurna, cantik, elok baru boleh capai yang ke-8 ni Prof? Macam mana tu, Tak, Prof? dia boleh sekaligus. Dia boleh sekaligus. okey. Yang saya sebut ni supaya kita sedar. Ha? So jangan kita fokus nak sihat aja kan. Pergi gym, senaman, naik basikal. Tetapi tak tutup aurat. Masya-Allah. Naik basikal pakai baju ketat. Habislah kita punya kerohanian. Kita punya tu. So, maknanya at every part tu tentukan kita dalam keadaan Allah redha. So kalau yang pertama kita dah kenal diri, kita jaga solat, jaga aurat, jaga pergaulan, jaga kita punya akidah, akidah kita mantap, ibadah sempurna, akhlak kita lembut, best. Yang kedua, kesihatan pula. Kita nak tentukan kita jaga kesihatan. Niat kesihatan bukan nak pakai baju ketat nak tunjuk kat orang. Niat nak sihat untuk ubudiyah sampai ke akhir hayat nak sujud. Macam tu, nampak tak? Your vision tu. Sebenarnya Pian, impak tinggi ni ialah apa kita nampak. Ini yang dipanggil banyak Dr. Izan kata, banyak benda yang tak nampak tu. Orang yang tak believe in the unseen. Orang yang sebab bendanya gaib. Dosa, pahala gaib, syurga, neraka gaib, malaikat gaib, semua gaib. Jadi ada orang yang manusia dia logik akal. Dia cuma nak tahu apa yang mata fizikal nampak. Dia kata gini, I only believe it when I see it. Saya hanya percaya kalau saya nampak. Ini orang yang paling tidak cerdik. Sebab dia hidup dengan kuasa 1%. Tetapi orang yang yakin kepada benda yang gaib hidup dengan 99%. Dan dalam impak tinggi ni, kalau perhatikan dalam 88 ni, kan, yang impak tinggi ni benda yang nampak ke tak nampak? Okey, contohnya kenal diri. Yakin pada hari kiamat tak nampak. Tahu nak pergi mana. Yang kedua, kesihatan. Kita nampak makanan sihat, tetapi yang masuk dalam perut kita, macam mana intestine kita digest. Enzim keluar dekat kelenjar air liur, kita punya esophagus turunkan makanan dan saraf-saraf yang menggerakkan, subhanallah. Kita tak nampak pun. Kita makan keladi, tiba-tiba semua karbohidrat yang baik daripada keladi, semua gula yang baik, semua masuk dalam sel kita, masuk dalam sel buat apa energi kat mitokondria, semua kita tak nampak. Nampak? So again, benda tak nampak. Dari segi kita dengan keluarga kita, kasih sayang, nampak ke kasih sayang tu? Tak nampak, tapi rasa. Sebab itu siapa yang didik anak-anak dengan hanya fizikal, suruh pandai 10A, 8A, saya tahu lah SPM nak dekat, semua orang nak pergi 26 ni, tapi you all, banyak orang tanya saya, Prof berilah tips untuk SPM. Kan? Saya tak akan kata okey baca, no, saya akan kata bersihkan jiwa, mak ayah kena taubat, mak ayah tolong sedekah. Sebab siapa yang menentukan anak kita masa pergi exam tu lonely. Anak kita dia ketah periksa dengan Allah. 3 je. Kita tak ada. Tapi doa kita. Tak nampak doa tu, nampak ke? Datang. Tak nampak. Family. Yang keempat, dari segi kerjaya kita. Kita punya kecekapan tempat kerja, Pian. Ada orang kerja kat pejabat, dia sibuk menyibuk. Tapi hasil tak ada. Itu orang tak nampak, Allah nampak. Jadi orang yang bekerja dengan merasa melihat Allah, muraqabah, muhadarah, semua tu dia memang best. Dan dari segi kewangan pula memang nampak duit kewangan, tapi barokah kewangan kita. Tapi yang tahu tak, nak tahu macam mana duit kita barokah atau tidak, tengok belanja kat mana. Kalau pakaian untuk kita solat, kita belanja mahal, pakai jumpa orang tak mahal sangat, itu maknanya barokah. Tetapi kalau untuk tunjuk orang bling-bling beribu-ribu kita beli, tapi kita pakai yang solat sejadah kita beli yang murah-murah dan 10 tahun sampai dah nyona kita beli sejadah tu, telekong tu sampai dah tak lalat tu, maknanya priority. Okay? So kewangan kita. Dan yang keenam, dari segi kita punya circle. Kita nampak tak kawan-kawan kita? Tak nampak. Kita duduk, saya dengan Pian jauh. Saya tak nampak Pian. Tapi sebab hati kita berkasih sayang tanpa syarat kerana Allah, kita akan rasa, walau jumpa sesekali pun rasa dekat. Sebab roh kita. Manusia ni banyak orang fokus hanya masalah kita dunia sekarang, Pian, Hazwan pendengar. Sebab kita fokus hanya 2 daripada 6 komponen manusia. Apakah itu? Fizikal dan akal saja. Jadi ibu bapa yang mendidik anak, suruh anak pergi senaman, pergi karate, pergi taekwondo, suruh belajar, pergi belajar dapat apalah matematik pandai 10A.
tetapi tidak membina jiwa anak, imajinasi anak, intuisi anak, orang ni lah yang penat hidup dia. Okey? Yang ketujuh ialah adventure tu. Bila kita, saya tanya Pian, bila kita duduk rumah, tak boleh keluar, kita main, kita rasa bahagia. Bahagia tu nampak ke? Mungkin senyum je nampak, tetapi ada orang tak bahagia. Yelah. So bila kita tengok semua ni, impak itulah benda yang tak nampak. Hanya bila orang tu dah meninggal, orang tu dah tak ada, macam Buya Hamka sekarang. Bonda pun sekarang masih lagi dengar ceramah Buya Hamka kat YouTube. Subhanallah. Berapa tahun? Sebab itu orang impak tinggi ni dia tak pernah mati. Umur dia penuh barakah. Sebab ingat ya, Imam Nawawi hidup hanya 45 tahun. Beribu-ribu kitab. So dia hidup di dunia sekejap 45, tapi sampai sekarang lagi kita baca kitab. Nampak tak? Itulah yang benda impak tinggi. Kita dah mati tapi pahala kita masih berterusan, iaitu pencen kubur. Itulah kita punya impak, pengaruh dan pencen kubur kita. So ingat, hidup ini kita nak mempengaruhi, bukan dipengaruhi, tapi mempengaruhi dengan impak yang tinggi menuju orang kepada ilahi dan meninggalkan pencen kubur. Wallahualam. Tu dia. Sahabat-sahabat kita pun mungkin ada pagi ni yang terengah-engah rasa macam ya Allah, betul juga kan. Banyak benda yang sebenarnya kita tak nampak Prof, tapi kita sibuk menilai yang benda yang kita tak nampak tu, kasih sayang orang tu, dia tu tak cukup bagi kasih sayang kat saya. Dah kita dah menilai orang. Kat situ dah menjarakkan hubungan kita sesama insan, sesama keluarga dan sebagainya. Cuma banyaknya cuma ni. Macam contoh kalau satu contoh, para anbiya dan mursalin itu ada di kalangan mereka Prof yang disebut ataupun yang Allah gelar sebagai ulul azmi, yang besar ujian yang mereka hadapi. Macam mana pula di kalangan kita ni? Mungkin ada yang hidupnya biasa-biasa, zon selesa, dia selesa dekat zon selesa sampai kadang-kadang terleka. Tapi adakah kita perlu berhadapan dengan risiko-risiko yang tinggi supaya kita boleh capai impact tinggi tu, Prof? Tepat. Risiko yang paling besar ialah tidak mengambil risiko. Okey. Jadi orang yang zon selamat, zon selesa pada bonda, zon selesa ialah zon bahaya. Okey. Bayangkan satu globe, dunia kita berpusing kan. Dia berpusing, okey. So bayangkan seorang insan duduk atas globe tu, dia tak bergerak langsung. Dunia berpusing. So dia sedang ghostan ke dia sedang move forward? Dia macam ghostan kot. Ghostan lah. Tak bawa apa. Macam kita nak escalator. Macam kita escalator. Kita nak escalator, kan? Escalator tu ke depan, tapi kita tak bergerak. Kan? Okay. So maknanya kita, escalator is not good. Maksudnya boleh bergerak lah. So kalau bola macam tu, kita duduk sini, bola tu berpusing, kita, bola tu ke depan, kita ke belakang. So those who doesn't move is actually regressing. Sebab itu dalam dunia ini kita ingat perkataan ini. Perubahan itu satu benda yang kekal. Tapi penambahbaikan itu satu pilihan. Inggerisnya ialah change is permanent but progress is a choice. Dalam maksud hadis kan kita mesti bertambah baik esok daripada hari ini kan? So maknanya kita akan berubah, dunia akan berubah, kulit kita makin kecut. Tetapi kalau kita punya umur biologi meningkat, kronologi meningkat, badan biologi makin tua, tapi wisdom tidak bertambah, kematangan spiritual tidak bertambah, alangkah ruginya. Kita boleh matang secara fizikal, makin tua fizikal kan, makin lemah tubuh, itu biasa, aging is normal. Tetapi kita punya kematangan spiritual, dan orang yang kematangan spiritual paling tinggi ialah paling berimpak tinggi. Dan apakah salah satu ciri orang yang matang spiritualnya ialah tidak pernah cuba untuk mengubah orang lain. Mereka akan sibuk mengubah diri dia. Jadi kalau ada seorang ibu bapa yang nak dia bertambah baik, jangan sibuk nak betulkan anak. Mula betulkan diri sendiri, sebab anak kita cermin kita,
Maka kalau bonda pakai tudung macam ni, tiba-tiba sengit macam ni, baru nak marah kan? Ya. Bonda pun pergi kat cermin. Pukul cermin. Kenapa Prof? Sebab bayang saya tu tak lawa. Yang kata Prof pergi hospital mental lah ni, tak betul. Betul Ya, kalau tu. Jadi macam tu lah cermin tu anak kita. Saya anak tak betul, anak murid tak betul, pekerja tak betul, suami tak betul. Nak betulkan orang tu kat luar ke nak betulkan kat dalam? Betulkan diri kita. Bila kita betulkan diri kita, maka dunia akan berubah. Mahatma Gandhi kata apa? Be the change you want in others. Kan? Contohnya Pian, kalau kita ada pokok, buah tu busuk. Pian nak pergi polish buah tu ke? Pian nak tengok akar tu ada ulat mana tengah makan? Tengok akar dia lah kan. Baik. Kau ada masalah apa punca. Ya. Jadi akar itulah diri kita, roh kita, jiwa kita, dan buah itulah kehidupan kita disebabkan oleh akar kita yang betul atau tak betul. So, kematangan spiritual akan menyebabkan orang tidak mengubah orang lain. Dia sibuk membetulkan diri dia. Pilar yang pertama tu dia betulkan. Believe me, kalau kita betulkan pilar pertama, kenal diri, otomatis kita boleh bersilaturahim dengan sesiapa saja sebab kita kenal orang. Dan kita akan ikhlas. Kita akan buat baik pada orang buat baik pada kita tu biasa. Tetapi orang tak buat baik pun kita buat baik sebab kita nampak dia makhluk Allah. Dan kita yakin Allah hantar dia untuk buat cubaan kepada kita untuk dapat benda yang lebih baik. So, bila kita pandai silaturahim, otomatis kita akan belajar mengawal diri. Orang kenal dia tahu, oh aku ni ada fizik aku ada hayat aku ada roh aku. Roh aku akan balik pada Allah. Hayat aku yang ada sekarang aku gunakan sebaik menyelamatkan rohku daripada masuk api neraka macam Datuk kata nak ke jannah. Dan aku gunakan fizikal aku ni, vehicle untuk aku kuat. Kalau aku tawaf kuat, aku solat malam kuat sebab badan sihat. So bila kita dah master yourself, kita pun pandai redha. Whatever happen kat luar, kita bulletproof. Kalis peluru. Data, best. Allah, ya best. Ya Allah, bestnya. What do I learn from you? Apa saya jadi baik ni? Macam mana saya nak jadi dekat denganmu, ya Allah? Apa jawapannya Allah? Dan bila kita dah macam ni, Pian, believe me, siapa yang nak jadi ibu, kahwin, whatever, you become so creative sebab daripada dua yang jumut tu hanya akal dan fizikal saja, kita pergi pada imajinasi, intuisi, naluri, insting, creativity datang daripada the bigger part of you. Diri sebenar kita tak, yang ditutup oleh sistem-sistem yang tidak baik yang diajar oleh orang-orang yang tidak baik menyebabkan kita fokus pada benda nampak saja. The minute you are creative, subhanallah, you akan dapat sampai tahap sayang tanpa syarat. Subhanallah, Pian, pendengar sekalian. Siapa yang dah capai tahap sayang tanpa syarat ini, subhanallah. Hidup ini macam ajaib. Sebab Islam ini agama ajaib. Betul tak? Beri sedekah dapat 700. Betul? Kita baca satu ini, subhanallah. Sebab kalau kita fikir logik, takkan logik beri sedekah kita beri tapi dapat balik macam mana ni? Itu. Jadi kita mesti believe in magic. Sebut magic orang katalah, Prof tak betul. No, magic tu apa? Magic tu benda yang sekali logik kita tak boleh brain. Tetapi dengan doa. Doa tu magic tak, Pian? Magical. Contohnya sekarang bonda kata, okay, you all cuba bayangkan ada jeruk kelubi dalam mulut. Okey. Wah. Itu imaginasi. Itu imagination. Sekarang cuba bayangkan pintu depan rumah kita. Itu visualization. Itu mata boleh nampak. Cuba dengarkan suara mak kita. Alah, janganlah Prof rindu. Subhanallah. Bukan datang sound wave tu tak ada. Sound wave tu tak datang. Sound wave physical. Tetapi macam mana? Sebab kita ada memori. Memori itulah dalam minda segar kita, minda bawah sedar kita. Sebab itu, boleh tak menyerulah. Kita ni boleh tak? Kita jangan sekali-kali menilai ilmu yang banyak macam Datuk Aizan kata tadi. Ilmu, kita ilmu A, kita nilai dengan ilmu B. Akan nampak percanggahan. Jadi boleh menyerulah. Kadang-kadang kini susah bagi orang-orang nak berinspirasi. Kadang-kadang dikata macam ni, dikata macam ni sebab manusia hanya berpada akal dan fizikal. Tetapi kalau anda pergi kepada bigger world, sebab itu ahli-ahli sufi tu dahsyat. Orang-orang yang pada bonda lah peribadi, kalau kita tidak pernah mengambil langkah untuk belajar tentang filsafah kehidupan,
tentang ilmu jiwa, you all akan hidup cetek, akan hidup penat. Macam you all duduk dekat lautan, ada perahu kecil, kain pendek, sedang cuma dapat ikan bilis kat atas. Tetapi orang menyelami jiwa macam dia naik kapal selam, zoom sampai lautan, dapat ikan cantik, dapat pandangan cantik. Sebab siapa lagi mendalami jiwa dia, lebih dekat pada Allah, subhanallah. Hidup ini indah setiap saat sebab emosi sangat-sangat penuh dengan penyayang, dan hanya kasih sayang pian menimbulkan akhlak yang baik, betul tak? Dan apakah benda yang berat timbangan di padang mahsyar? Akhlak. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun untuk apa? Akhlak. Untuk turun apa? Untuk akhlak. So itulah boleh nak cakap, please believe in benda yang tak nampak dan yakin Allah sentiasa bantu kita. Wallahu a'lam. Baik, insya-Allah. Terima kasih Bonda Prof yang berkongsikan banyak tips dan mengejutkan kita lah daripada lena selama ni. Kita harap kita dapat buat perubahan dan impak tinggi yang kita dapat capai dalam hidup kita. Kita nak berehat sekali lagi, kembalinya kita kejap lagi. Apa poin yang kita nak share kejap lagi, Prof? Kalau boleh. Okey, kalau boleh kita nak beberapa disiplin diri supaya hidup kita berimpak tinggi. Beberapa prinsip. Lagu mana nak buat? Sama-sama nantikan perkongsian Profesor Dr. Muhayya Haji Muhammad untuk segmen generasi pagi ini. Jangan ke mana-mana. Ya, terus setia mendengarkan kami di Warna Pagi, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. Sesungguhnya kami terjaga dengan kerajaan ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan. Walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah. Wakaf telaga adalah sedekah yang paling afdal untuk ibu ayah kita yang telah meninggal dunia. Selama ini mereka banyak berjasa membesarkan kita. Ayo kita keluarkan sedikit rezeki yang kita ada untuk berwakaf buat ibu ayah kita yang tercinta. Segera rebut peluang untuk wakaf telaga bersama Serantau Muslim, dapat pahala jariah dan bantu orang yang susah. Layari segera wakaftelaga.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Dengarkan IKIM, Inspirasi Inforia Islami di Kuantan, Pahang, 89.6 FM. Bayangkan tidur malam anda dalam kesejukan penghawa dingin pada suhu 16 darjah Celsius tanpa sebarang selimut atau sarung kaki. Keadaan rakyat Syria dan Yaman lebih parah kerana suhu boleh mencecah sehingga negatif 10 darjah Celsius. Hulurkan sumbangan untuk memberikan mereka kehangatan melalui kempen Winter Appeal, Keep Them Warm, Keep Them Alive. Hubungi 03-8926-3434. Fikir Kemanusiaan, Fikir Islamic Relief. Terima kasih kepada anda yang terus saja setia bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, dan juga Hazwan masih lagi bersama anda untuk Warna Pagi, dan kita berada di pusingan terakhir untuk generasi pagi ini membawakan tajuk Hidup Berimpak Tinggi bersama dengan Profesor Dr. Muhayya Haji Muhammad pagi ni ya. Berbaki lebih kurang 10 minit ni Prof kan. Dan macam tu saya terpesona tengok ikan-ikan di sebelah Prof tu. Dia setia daripada pagi tadi, dan kalau tengok cerita tentang ikan ni kan macam ikan kat laut kan Prof kan. Air laut masing yang amat air laut tu. Tapi bila ikan tangkap dijual tak rasa pun masin tu, malah siap jual mahal lagi. Betul. Kita pula macam mana Prof? Nak jadi hidup berimpak tinggi. Terima kasih, pandai tak metafora. Itu panggil bulletproof tu. Kalis. Oh, bulletproof. Kalis garam, kalis air. Okey.
Bismillahirrahmanirrahim. Okey, so kita nak ada 3D setiap hari. Okey? 3D. Oh, First, 3D. okey, tolong tulis semua 8 tadi ya. Tulis. Jadikan your radar dalam hidup. Okey, aku kat sini mana? Buat markah. Ambil kertas 1, 2, 3, 8 ni, kemudian buat graf. Buat macam ni, chart kan, macam bar chart tu 1, 2, 3, 4, berapa markah? 1, 2, yang dari segi nombor 1 berapa markah, berapa markah, berapa markah, berapa markah. Kemudian ambil satu kertas lagi, buat 2, belah kiri, belah kanan. Belah kiri tulis, untuk kesihatan saya berkatalah 5/10. Keluarga saya 2/10. Bila kita audit, Allah banyaknya silap aku. Kita sibuk takut dengan auditor datang pejabat. Ni audit diri dulu. Okey, jangan sibuk audit orang, audit diri dulu. Lepas tu yang belah kanan tulis, apakah satu perkara yang aku lakukan hari ini yang dapat menambah markah ini? Dari segi self mastery, dari segi dunia dalaman saya, apa aku nak buat? Mungkin istighfar. Dari segi kesihatan aku, okey hari ni nak tukar daripada gula, nak buang gula. Dari segi keluarga, hari ini nak melatih 5 bahasa kasih sayang. Dari segi kerjaya, mungkin aku nak menjadi orang yang bekerja dengan prinsip Islam, ubudiyah, mas'uliyah, itqan, penuh ibadah, bertanggungjawab dan bertambah baikan. Dari segi kewangan, aku nak banyakkan sedekah hari ini. Dari segi circle, aku nak unfollow semua orang yang cinta dunia yang menyebabkan aku jadi dengki, aku nak unfollow semua. Dari segi adventure, aku niat untuk sentiasa menggembirakan diri dan orang lain. Dari segi impak, aku akan measure nak tidur malam, aku tengok apa yang aku buat hari ni yang rasa Allah redha atau Allah murka. Okay, once you buat tu, you remember this 1% kita improve per day, 30% kau 30 hari. So buat 3 perkara, decision, buat keputusan. Yang kedua, disiplin. Disiplin berarti kita suka ke tak suka, kita buat. Dan kita dedikasikan hidup kita untuk menjadi manusia berimpak tinggi, mempunyai pengaruh yang besar pada kebaikan, dan juga manusia yang penuh dengan pencen kubur, iaitu setiap hari kita nak berikan ilmu bermanfaat. Kita nak ilmu tu kita faham, hayati, amal dan kongsi. Yang kedua, kita nak anak-anak kita jadi anak yang soleh yang mendoakan kita. So tidak boleh ubah anak selagi tak ubah diri. Bagi wanita, minta maaf dengan suami. Bagi suami juga minta maaf, saling memperbetulkan, jadi partners in taqwa suami isteri. Dan dari segi sedekah jariah, niat kita nak ada rezeki banyak sebab kita nak banyakkan beri sedekah dan zakat dan infak. Kalau boleh ada mindset, ya Allah, apa aku dapat ni 10%, aku ambil 90% aku beri untuk akhiratku. Sebab orang yang bijak, pian bayang kalau kita nak pergi travel, kita bawa beg banyak kan? So best tak kalau orang tolong bawa beg kita? Best. Suka. Okay. So kita tolong bawa beg bonda, bonda lenggang bawa handbag je. Apa caranya? Harta kita ada, kita sedekah pada orang miskin. Orang miskin tolong bawa kita punya barang, kita dapat ambil luggage kita tu dekat akhirat nanti. Jadilah manusia impak tinggi, dan you all believe me, you can never live impactful life kalau you tidak ada semangat loving, giving, penyayang, pemberi dan mensyukuri. Okay, so sangat-sangat penting untuk kita amalkan prinsip ini, dan 7S boleh dah sebut sebelum ni kan. Kita sentiasa dalam keadaan bersyukur, sayang semua orang tanpa syarat, sentiasa sabar, sentiasa sedar diri mencari ilmu bukan berita, sentiasa sucikan hati dengan taubat, minta maaf dan memaafkan orang, sentiasa sedekah, sentiasa silaturahim, tambah satu lagi 8, sentiasa berselawat non-stop, mulut kalau tak buat apa-apa selawat dan istighfar. Dan amalkan 5 password kehidupan. Apa dia? Apa kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengharapkan barakah. Setiap hari kata Alhamdulillah, bersyukur Allah menambah rezeki kita. Dan setiap hari ucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Serah pada Allah. Yang keempat, kita berselawat. Dan yang kelima, sentiasa istighfar. Bila kita ada password ni, kita ada 8S ni, kita ada 3D ini, dan kita jaga 3T, iaitu takwa kita, tauhid kita dan tawakal kita, dan faham bahawa semua yang berlaku daripada Allah, dan kita doalah supaya hati kita ini menginginkan apa Allah takdirkan pada kita, dan sentiasa berdoa supaya kita mendapat
hati ilmu bermanfaat dan amalan diterima dan sentiasa pengampunan Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah, itu dia preskripsi kita hari ini daripada Prof Datuk Dr. Mahaya. Kita dapat apa tadi? 8 tiang, kita ada 5 password, kita ada 3D, ada 7S dan 3E. 8S. 8S. Oh 8S lah, tambah tadi selawat juga. So di IKIM dan juga Facebook saya boleh kata daripada 7S bonus adalah 8S selawat. Selawat. Amalan. Boleh tak nak menyeru, nak doa pada you all, boleh tak kita dedicate every day at least 1,000. Start dengan 1,000 dulu. Semua baca 1,000 biar ada zikir tu always ada. 1,000. Lepas tu tambah lagi. Semalam live dengan Ustaz Dusuki, dia kata dia challenge wanita semua cuba selawat 10,000 kali satu hari. So challenge diri kita hari ni insyaAllah. Masya Allah. Agak-agak tadi yang dah mula-mula bila Prof sebut awal tadi ataupun kita mulakan segmen kita pukul 9 tadi kan Prof suruh berselawat tadi kan. Agak-agak dapat berapa ribu selawat dah learning. Banyak kan? Banyak dah. Kau lepas ni apa Prof nak buat tasbih digital tu ke under nama produk Muhayya ke? Boleh datang ke sekali dengan telekong tu ya Prof. Oh ya Allah, Tuhan aku pandai dia. Kita nak buat apa pun biar ada impact yang tinggi di dunia dan juga untuk akhirat kita kan Prof. Mungkin sebagai kesimpulan kita pagi ni. Saya doakan Allah selamatkan, tambahkan akad darajah kepada IKIM. Satu radio yang Bonda sangat terhutang budi. Sebab dengan adanya IKIM Allah izinkan pada 2010 Allah beri peluang pada saya dapat kongsi sikit apa yang saya tahu, syukur. Saya doakan insya-Allah segala Tuan Ahmad Saji, pengarah Datuk Izan, semua staff-staff DJ di kaunti, Allah sampaikan hajat, menjadi hamba Allah beriman, ahli syurga, husnul khatimah, suami dan isteri mithali, anak dan menantu mithali, hidup penuh kebaikan, bahagia dan akhirat, dan supaya ramai lagi mengambil peluang untuk mendengar Radio IKIM, suatu radio yang membawa kefahaman Islam yang sejati, dan kita doakan semua yang memberi contribution, pekerja, dia punya fellow, semua dapat kebaikan. InsyaAllah kita you all sama-sama, bila tujuan kita sama menuju jannah, kita akan bersatu. Dan setiap kali tujuan kita berbeza, kita tidak akan bersatu. Jadilah kesatuan itu seperti disebut Datuk Dr. Azizan tadi, mentor saya juga yang banyak boleh belajar sesi Dr. Azizan di IKIM. Amin. Masya Allah. Terima kasih Prof untuk doanya. Kita doakan juga moga yang baik-baik juga kembali pada Prof dan seisi keluarga insya-Allah, termasuk yang sentiasa istiqamah mengikuti Prof dalam pengajian secara online di PMC, di semualah kan. Kita harap itu semua pencen kubur kita bersama insya-Allah Prof. Ya, untuk hari ini terima kasih banyak Prof. Kita jumpa bulan depan. Bahasa maaf jika terkasar bahasa. Tak ada salahnya ya Allah. Kita jumpa bulan depan insya-Allah Prof. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Prof. Baik, itu dia yang berbagi Profesor Datuk Dr. Muhayya Haji Muhammad. Masya-Allah. Tajuk kita hari ini hidup berimpak tinggi, moga-moga itu yang dapat kita capai, yang baik-baik untuk semua. Terima kasih yang setia mendengar di radio dan juga menonton di media sosial kami. Ya betul, yang turut berkongsi di Facebook anda pun terima kasih banyak-banyak, dan juga terima kasih di atas kesetiaan anda yang bersama Warna Pagi seawal dari jam 6 pagi sampailah sekarang, dan selepas ni Yati pula akan ambil alih tugasan di konti menerusi rancangan Aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Tahsinul Ibadah. InsyaAllah akan bersama dengan Fadil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram sebentar lagi ya. InsyaAllah. Lupa pula kita bawa generasi lewat sikit, dah habis pukul 10 dah sebenarnya. Apapun untuk Warna Pagi, kita sambung esok jam 6 pagi hingga 10 pagi besok. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.